Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, selamat malam. 9 malam, 11 Julai, hari Selasa. Seperti biasa tuan-tuan, InsyaAllah setiap 9 malam hari Selasa ada sesi analisa fundamental dan technical. Cikgu Yun dan juga saya dalam sesi ini selama 1 jam. Dan untuk malam ni kita buat live. Saya dan Cikgu Yun agree untuk kita buat live yang mana kita menggunakan Zoom, kita communicate tanpa ada delay. Okay? Sebab biasanya bila kita bercakap, saya dan Cikgu Yun bercakap tuan-tuan, tuan-tuan dengar ataupun respon di YouTube, maka dia akan ada delay lebih kurang dalam 15 saat. 10 ke 15 saat. Jadi malam ni kita rakam live kita ni dan akan di-upload. Okey, dah saya rasa saya tak buang masa panjang sebab saya tahu Cik Yun ada banyak benda nak cerita pasal JPY. Sebab JPY tuan-tuan dia punya memang kau punya. So sekarang saya akan serahkan host ni kepada Cikgu Yun. Sebentar saya pergi Cikgu Yun dan saya akan jadikan sebagai host, main host dan okey, silakan Cikgu Yun. Baik, terima kasih Cikgu Azlan, sahabat saya, sahabat gaduh saya. Sahabat tepuk tampar saya dulu, berbelas tahun kami dalam bidang ni. Baik tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas luangan masa semua yang hadir pada malam ini bersama dalam kita punya conference live kita pada malam ini untuk kita khususkan tentang beberapa perkara yang kita akan lihat tentang market movement. Saya lebih berminat untuk malam ini untuk lazimnya kita akan buka apa saja perkara yang terkait dengan market. Tak ada semestinya kita nak khusus pada JPY. Tapi okey, memang kita akan cerita pasal JPY. Kalau saya baca sedikit selawat chat-chat tuan-tuan yang pada malam ini, alhamdulillah ramai yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tak sabar tentang JPY, ada yang bertanya tentang saya tak faham cikgu versus dan semua yang ada, saya tak pasti apa maksudnya. Versus tu apa? Oh okey, versus face to face. Okey, antara dua orang. Kemudian ada yang bertanya tentang mana tahu saya akan bertanding YB. Siapa yang tahu? Allah Akbar. Saya dalam prosedur N52. Baik tuan-tuan, kita buka sedikit kita punya apa ni, screen. Okey, saya share sekejap. Boleh nampak skrin ni? Tapi ni bukan suruh tengok Facebook. Okey, nampak. Okey, kita just tengok dulu kita punya kalender. So fokus untuk minggu ini, kalau kita lihat hanya ada satu yang akan menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Termasuk juga kita di peringkat Bank Negara Malaysia dan juga di peringkat Central Bank, khususnya Bank of Japan, iaitu perkara yang terkait dengan Consumer Price Index, CPI ni, tuan-tuan. Bukan malam ni, dia malam besok. Tapi ini adalah satu data dependent yang terkait sangat-sangat dengan yang ini. Yang ini. 209,000K dan yang ini. Average hourly earning. Dia sangat terkait. Kalau kita tengok balik fahamkan betul-betul. Gaji meningkat. Amerika, gaji dia meningkat. Minggu lepas saya beritahu begini, negara yang baik kalau naik inflasinya rendah, satu dia kena buat. Dia tak boleh naikkan gaji. Kalau dia naikkan gaji, maka supply and demand dalam kategori market semasa itu akan terkesan secara agresif ataupun mendadak. Maksudnya apa? Maksudnya gaji yang naik begini daripada 0.3 pergi 0.4 dan diisi dengan unemployment rates yang menyusut daripada 3.7 kepada 3.6, ini bermakna banyak majikan-majikan sektor pekerjaan menawarkan gaji yang lebih daripada yang sepatutnya sebab memerlukan kekuatan pekerjaan untuk diisi. Kalau tidak, mereka tak ada produksi. So kesannya apa? Kos barang akan menjadi tinggi.
Bila kos barang menjadi tinggi, consumer needs dibalik ini yang akan jadi CPI nanti besok dipanggil consumer price index tu nanti. Dia akan automatically reflect. Reflectnya apa? Saya ulang balik sebelum kita buka CPI. Jika gaji yang naik, CPI akan jatuh. Bila CPI akan jatuh, dolar akan terjun junam. Bersiap sedia siapa-siapa nak sell dolar. Jangan sibuk nak tengok, saya nak tengok CHF NZD. Alahai tuan-tuan. Ketepikan dulu. Fokus dulu dekat USD dengan JPY. Nanti ada cerita JPY. Tak apa, you nak trade GBP KRD. Silakan, saya tak marah. Tapi untuk minggu ini, memang objektifnya adalah Federal Reserve dan dia tentang inflasi. Okey, saya dah pulang. Yang kedua, jika dia nakkan inflasi yang tinggi maknanya apa? Dari 0.4, 0.3 ni yang bulan lepas dia terbit, dia sepatutnya jadi 0.5 contoh. Saya bagi contoh. CPI mana? Ini bulan berapa dah? Julai 11. Sorry. Yang ini, maafkan saya ulang balik yang ni. 0.2. Tengok tuan-tuan, besok ada core ada 13 Julai. Atas, maafkan saya. Atas. Besok Rabu. Ni. So, dia ada monthly, dia ada yearly. Okey, ada core sekali. Core yang tinggi, core yang meningkat, dolar akan support. CPI yang tinggi, dolar skyrocket. Memang kalau baca description tuan-tuan boleh faham. Okey. Tadi saya faham, saya ulang perkataan yang kedua. Jika negara tu nakkan kekuatan ekonomi yang baik, dia tak boleh naikkan gaji. Tapi gaji dah naik. Ini bermakna potensi untuk CPI jatuh ada 0.2 atau 0.1. Terutama yearly 3.1, mungkin 3.0, mungkin 2.9. Pada saat ini kaunter yang paling gagah perkasa adalah kaunter besi kuning. Ketepikan dulu NZD GBP, saya nak trade CAD GBP. Boleh, tak apa. Straight lah 2-3 hari lepas tu. Tak apa, kendian tak apa. Tak ada masalah. Walaupun ada setting. Set up lah. Tapi fokusnya adalah pergerakan ini is regarding about ratus pip, tuan-tuan. Emas ni boleh pergi 300-400 pip lagi ke atas. 1950, 1960, malah dia berani mencetus 1980. Maknanya daripada harga sekarang 400-500 pip. 500 pip in the range. Jika ini bacaan ini lebih rendah. Tetapi bagusnya apa? Selepas itu dolar akan rebound. Dan dia bukan rebound masa itu juga. Tidak. Dia akan rebound selesai saja digest keseluruhan data dependent yang terkait dengan CPI. Kalau kita tengok data CPI, kita pergi dekat kita punya United States of Economic Indicator ni dekat data ni. Ni ada inflation rate, dia ada year-to-year rate. Jadi kalau kita klik macam ni, tuan-tuan. Okey. Nampak ni? Dia dah menyusut. Dia nak kejar yang ini jadi 2%. Dia nak kejar ni pergi 2%. Memang dolar akan lemah. Yen akan semakin tip-top good condition, sangat kuat. Terutama yen. Kenapa saya kata yen? Sebab siapa ada trade UJ, siapa trade EJ, siapa trade GJ, siapa trade apa J belakangnya J, nanti boleh share dengan saya. Sebab mereka mengamalkan yield curve control. Apa maksudnya? Dia beli trilion dolar seluruhnya di pasaran dunia, bank bond negara mereka sendiri hanya semata-mata untuk mengawal kejatuhan yuan. Itu belum intervensi. Dia intervensi lagi dia kuat. Sebab di dunia ini hanya satu bank je yang jahat, iaitu Bank of Japan. Sebab apa dia nak jadi gangster kot. Dia terlalu kaya kot. Okey, ini. So,
Bagusnya untuk dolar, ya, dia memang nak jatuh. Tapi bagusnya untuk kita faham, you need to sell the dollar. You need to sell the dollar apabila CPI, this CPI ni semakin menyusut. Betul. Tapi selepas itu dollar will rebound. Kena ingat, dollar will rebound. Tapi bukan at the same time, dia akan ada durasi sedikit. Dia rebounds balik. Once dia rebounds, at least dia ambil masa dari yang sebulan ke 1 bulan. Baru bulan depan tuan-tuan boleh nampak dolar punya strengthen bila CPI dia dah keluar. Okay, so apa yang akan mengalahkan dolar selepas tu? Dia akan pergi balik kepada data dependent dia. Kerana dalam FOMC, dia clean and clear. Dia cakap, data-data dependent ini akan mendorong untuk mereka melihat yang ini, 5.25. Ini akan hari yang sangat besar pada 27 hari bulan. Yang ini, tengok ni. Jangan malas-malas ya tengok kalender ya. Ni, pukul 2:30 FOMC meeting. Sekarang ni tak keluar lagi kan. Nanti dia akan keluar. Rate akan dinaikkan atau rate tidak dinaikkan. Kalau rate tidak dinaikkan, dolar akan jadi sangat rendah. Emas boleh kejar balik angka 2,000. Boleh kejar balik angka 2,000. Kenapa saya kata emas tuan-tuan? Dan kenapa saya kata JPY? Okay. Kenapa saya kata emas? Kenapa saya kata JPY? Sebab JPY ni kita nampak. Sorry saya pergi balik kalender. Saya pergi balik. Tengok ya. Negatif 0.100. Bermakna kalau tuan-tuan ada 100 yen, keluarkan 390 yen. Lagi 10 yen dia potong. Okey, kenapa Japan sanggup rugi macam? Kenapa? Sebab dia berjaya menjadi negara di dunia yang mengeksport lebih tinggi dari semua negara di seluruh dunia. Ekspor tahu, ingat ekspor, bukan import. Ingat ekspor, GDP. Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, apalagi Sharp. Kan, macam-macam jenama yang bukan-bukan kita pun kadang-kadang pening, Daikin. Ekspor 60%. Dan dia adalah penanggung hutang bagi Amerika. Amerika tu berhutang dengan Jepun. Sebab apa? Sebab semua bond Federal Reserve yang diterbitkan bila ada auction, bond auction, yang beli adalah Bank of Japan. Macam mana Bank of Japan boleh kaya dan macam tu? Dan kenapa dia stabil? Sebabnya, saya bukan nak ajar sejarah tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan faham. Di atas muka bumi ni, apa yang dinamakan safe haven currency dan kenapa dia sangat berpengaruh. Dia ada 6 safe haven currency. Antara yang paling kuat adalah JPY. Dan sekarang ni dia yang paling stabil. Bukan dolar, JPY. Kenapa? Sebab Bank of Japan satu-satunya central bank di dunia yang dia terbitkan bond sendiri, dia beli balik. Okey. Dan dia beli bond dunia. Bond dunia apa bond dunia? Saya bagi contoh. Bond yang diterbitkan oleh JP Morgan. Bond yang diterbitkan oleh Clark and Gamble. Bond yang diterbitkan oleh Credit Suisse. Bond yang diterbitkan oleh Federal Reserve sendiri. Bond yang diterbitkan oleh Bank of America Merrill Lynch. Bank yang diterbitkan oleh Malaysia, Sukuk. Dia beli semua. So bila dia beli semua, bermakna siapa yang hutang kepada siapa? Sebab bond ada maturity kan. Kalau kita tengok maturity bond ni macam ni. Buffering kan? Ni namanya apa? 10-year yield US dollar. 10-year yield, nampak? Cik Yun tak nampak screen ni? Tak nampak screen. Saya nampak tu. Nampak? Nampak. Baik. Yang lain nampak screen? Nampak. Boleh nampak? Okey. Nampak. Boleh? Okey. Okey, teruskan. Kalau kita tukar simbol ni kepada JGB. JGB
then Y. Kenapa dia tak keluar? Selalu dia keluar. Dia tak keluar. Ni. Saya salah type. Minta maaf. Ini nama dia Japanese 10-year yield. Konsep dia sama macam US 10-year yield. Kenapa yen kuat dan kenapa sekarang ni UJ sedang dalam kejatuhan? Sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan Japan yield ini. Ni. Okey. Nampak ada? Ni ada apa? Ada gap kan? Ada gap kan? Apa sifat gap? Sifat gap is ready to dia nak lifted, dia nak lifting, dia nak meningkat. So bila dia nak meningkat, bermakna JPY akan mendapat demand yang tinggi, USD akan mendapat supply yang lebih tinggi. Jadi USD memang kena jual. So bila perkara ini akan langsai apabila jadual tentang salah, maafkan saya. Ni 4%, 3.1% ini kita dapat jadual keputusannya esok sama ada dolar akan bertahan ataupun tidak. So kesimpulannya adalah fokus JPY ini adalah untuk selepas CPI ini terbit. Tuan-tuan kena fokus, kena ambil peluang. Ini adalah pergerakan yang besar. Ini bukan pergerakan yang kecil. Terutama kaunter emas dan kaunter JPY. Saya tak sebut GBP, saya tak sebut Euro, saya tak sebut NZD. Bukan tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi ambil peluang ini. Okey. Dan bila kita kembali semula dan kita dah tahu sifat-sifat dia macam mana untuk kita faham dan tentang CPI ini, dua benda yang dipanggil inflasi data ni. Kan, kalau kita reverse balik ke belakang, okay, inflation monthly of monthly dan yearly per yearly yang keluar ini, konsekuensinya adalah semakin dia rendah, dolar semakin dijual. Itu kita sebagai trader, kita tahu mesti akan kena jual. Tetapi dia akan menguatkan dolar selepas itu apabila supply dan demand itu balance. Yang ketiga, selagi mana berlaku kenaikan gaji, gaji yang ini walaupun saya belum cerita employment ni semakin meningkat atau sustain tu maksudnya dia flat, kekal ataupun dipanggil sebagai sideways, kan? Ada yang panggil stagnancy. Ini memberi petanda bahawa inflasi ini semakin rendah. So dah boleh tahu dah tuan-tuan, oh, I'm going to sell the dollar. It means all the cross pair I need to be sell. And then you carilah setup you dekat mana pun. BBMA akan bantu. Tapi apa yang saya nak tuan-tuan faham adalah as a decision maker, you kena berani untuk masuk pasaran terhadap fungsi data dependent ni. Jangan hanya tahu, oh ini zone entry, market hilang volume. So ini saya nampak, ini CSA, candlestick, apa semua, arah kukuh. Tak ada salahnya, itu setup. Setup tu tak berlaku kalau benda ni tuan-tuan tak faham. Ni nak apa ni? Ni nak apa sebenarnya benda ni? Nak apa? Ini yang akan mencorakkan setup dalam tuan-tuan punya trading. Okey, kembali balik pada CPI. Kita nak tengok CPI. Penting CPI ni, besok hari besok. Okey. China dah keluar pagi tadi. Nampak? CNY. Dan upset. Okey? Dia tak achieve. Dia rendah. Memang USD CNY koyak. USD buy, CNY sell. Begitu juga dengan PPI.
Producer Price Index. Tak apa, ini kita ketepikan. Kita tengok ni. 000. So, apa lagi inflasi yang akan terbit selepas tu? Selain pada ni. Akan datang, tengok jadual masing-masing lah. Tak ada masalah. Okay. Ini, the second largest economy in the world pun dah menyusut. Memang sekarang dia menderita. Kan, dia menderita. Sebab mata wang dia rendah. Tapi tuan-tuan tengok, the next coming month, dia rebalancing. Sebab banyak kerja dari isi, kemudian employment dia semakin baik. Maka ini akan, data lain akan support untuk plus, untuk buy balik semua. Okey, tengok CNY. Tengok loan dia juga. Loan dia pun dah meningkat 30-50 bilion. Maknanya apa? 3.05 trilion dolar. Lulus. Jangan tengok sini je. Tengok sini pula. Memang itu sebab inflasi dia rendah. Bila inflasi dia rendah, USD CNY is going to be buy. You kena buy USD CNY. Untuk seketika ni lah. Nampak tak sekarang? Kalau ada soalan, tolong tanya. Dan sebab saya fahamkan. Tengok, nampak tak ni? Loan dah meningkat. Maknanya banyak pinjaman dibagi. So, aktiviti ekonomi semakin baik. So, as a trader, kita tahu, I see. Memang hari ni aku dapat profit. Sebab aku tengok USD CNY ada potensi buy sebab CPI dia tak mendapat sasaran. Betul. Tapi the whole picture is going to be strengthened. CNY akan beat semula. AUD, commodities tu akan lebih tinggi lagi nanti nilainya. Saya tengok AUD US dollar. Akan lebih tinggi. So, apa lagi yang terkait? Ni semajang minggu ni je kita cerita ni. Kita tak cerita minggu-minggu lepas. Cuma saya nak kaitan. Tengok, 10-year bond auction. Tuan-tuan rasa siapa nak beli 10-year bond auction ni? 3.79 bilion yang di offer. Siapa beli? Japan Bank of Japan. Dia tak payah offer siapa-siapa. Jauh-jauh. Bank of Japan akan beli. Offer lah berapa banyak pun dia beli. So apabila banyak negara bergantung pada Jepun, sebab Jepun adalah negara yang terkaya di dunia, tuan-tuan. Bukan Amerika, bukan negara China. Aktiviti ekonomi, ya. China is second largest, the pandas country, kemudian Uncle Sam lah, Amerika. Tetapi yang memiliki aset pegangan kekuatan keuangan flow adalah Jepun. Jepun. Ada cerita dia, macam mana Jepun berjaya mecahkan blok Amerika dengan China, walaupun dia kecil. Tetapi dia adalah negara yang kaya. Tengok, Jepun akan ambil ni semua. So, bila 10-year bond ni langsai nanti, pukul 1 pagi esok, selepas kita selesai CPY, dan juga kita ada Supper Trade UCAD, kita tahu ada Bank of Canada rate statement, 5.0. Ni dia nak naik ni. 4.7 dia naik 5.0. Dia nak naik lagi 5.25 atau 5.50. Kalau dia naik 5.50, UCAD nose dive. Tak ada handbrake. Nose dive. Patah semua bentuk trend yang sekarang tuan-tuan tinggal tengok. Market hilang volume, momentum ni apa semua. Semua hilang. Jika dia pergi 5.50 atau 5.75. Lagi besar. Tapi jika dia pergi 5.25, dia juga akan menjatuhkan dolar. Tetapi bukan kejatuhan yang drastik. Ini kuatnya interest rate. Sebab di dalam pasaran market, tuan-tuan kena fokus dua benda. Satu ini. Ni. Perkara-perkara ini. Interest rate policy ni. Ni nombor satu sekali. Nombor satu. Kedua, tuan-tuan kena tengok CPI. Consumer Price Index. Inflasi setiap negara. Walaupun kita tahu siapa-siapa trade currency nampak NFP semua hebat-hebat NFP. Ya betul, tak dinafikan. NFP ni adalah printed employment yang confirm. So, siapa? Adik dia. Adik dia yang ni. Mana adik dia? Salah. Mana adik dia? Hilang. Hilang lagi. ISM adik go. Adik dia ADP. Non-farm employment change. Ni adik dia. Tengok berapa banyak adik dia pergi dulu. 497,000. Tuan-tuan, ini bukan satu figure yang kecil. Untuk dia patahkan bulan depan, dia kena ada figure yang lebih besar.
So common sense-nya dolar Amerika akan lemah untuk bulan ini hingga ke bulan depan. Common sense-nya dia akan lemah. Tengok balik MT4 tuan-tuan dalam bacaan monthly, weekly dan juga daily tuan-tuan seperti intraday dan juga intraday dan interday trading dah boleh nampak dollar is getting weak in value. Terutama counter yang melibatkan JPY. Sebab dia satu yield curve control. Okay, yield curve control ni saya tak nak share screen sebab banyak benda yang tuan-tuan nanti pening. Saya cuma bagi tahu satu je. Fungsi yield curve control dia ada tempoh. Pernah dengar nama monetary stimulus? Tolong angkat tangan. Nah, cikgu. Pernah, baik. Monetary policy kan? Yeah, monetary stimulus. Iaitu satu Fiskal. fiscal policy, betul. Dia konsep dia sama. Dia ada tempoh. Dia ada tempoh dan dia ada jumlah. Jumlahnya kalau kata trillion is trillion. Sekarang Jepun keluarkan duit Bank of Japan, bank pusat ni, dia beli semua bond dalam program YCC dipanggil. Yield Curve Control. Federal Reserve dia tak buat benda macam tu sebab tak tahu mana nak cekau duit. Tapi Jepun ada. Okay. So bila dia berhentikan program tu nanti, yang dijangka berhenti masa dia akan terbitkan mesyuarat dia yang akan datang nanti, diberitakan dia nak berhenti. Rumours baru kata nak berhenti, belum confirm berhenti, baru nak kata berhenti. Maka di saat itu adalah currency yang akan jadi sangat kuat adalah JPY. JPY, yen. Jadi rajin-rajinkan. Kalau kata tengok TV macam saya tak rajin tengok TV sebab saya masih bukan ada TV sangat pun. Cari satu makluman tentang YCC, Yield Curve Control, Bank of Japan. Ada, memang senang nak dapat. Apa fungsinya dan berapa jumlah dia beli? Dia akan melibatkan billion of dollars untuk the buyback the Japanese government bond di pasaran dunia. Saya keluarkan produk sendiri harga RM10, tak apa, saya beli balik produk saya bayar gaji pekerja saya. Mana datang untung saya? Datang untung saya adalah selepas saya tak nak buat lagi, saya tak nak lagi gunakan program YCC. Kerana apa? Kerana kita dah ada satu sasaran di mana semua central bank seluruh dunia selesai dengan dasar kewangan mereka. Barulah Bank of Japan keluar dengan dasar mereka. Keluar tu maksud saya terbitkan dasar mereka. Maka di kala itu Jepun akan jual balik semua bond yang ada di pasaran. Offer dengan satu nilai, sama ada yang murah atau yang rendah, terserah. Yang penting dia akan jual. Dia jual perlahan-lahan. Ambil balik modal dengan satu tawaran rate yang meningkat. So ini bermakna potensinya nanti macam mana cara dia akan jadi melastik ke bintang sebelum dia bertukar menjadi genggaman tukul terbalik. Ni yang ini kita harap yang 0.10% ini negatif ya, depannya negatif. Dia berubah kepada 0.0 pun cukup lah. Maka JPY lebih kuat daripada NZ dan daripada Amerika Syarikat di saat itu. Saya lihat UJ boleh pergi 130, 120 ke bawah. Wow. Saya bukan melihat JPY akan pergi lagi tinggi. Saya nampak dia lagi ke bawah. Sebab apa? Ni tuan-tuan kena faham. Jangan malas-malas tulis kat dinding. Saya ajar kawan-kawan saya tulis kat dinding. Tengok 525 ni. Pegang Amerika je, jangan pegang lain-lain. Penat. Pegang Amerika cukup. Dia akan naikkan pada 27. Ni. Masa ni. 1. Cuba tengok berapa BPS dia naik. Okey, biasanya dia akan naik 0.25 BPS pada ni. So kembali semula. Okey, ini kelemahan interest rate yang kita panggil sebagai jackpot. Dia naikkan rate sebab dia nak kawal inflasi yang tinggi. Kena ingat, inflasi dah semakin rendah. Kalau besok dia semakin rendah, bermakna dia tak akan naik dalam kadar yang tinggi. Dia akan naik dalam range yang stagnan, bermula dengan 0.25. So dia akan jadi 550. Kalau dia naikkan, kalau dia kata, oh rasanya belum lagi lah, kita tunggu lagi bulan depan. On that time is
jackpot untuk semua trader. Satu saya kata, buy gold, sell USD JPY. Pegang dua je. Kedua, buy euro, US dollar. Memang euro akan naikkan rate. Dia akan naikkan rate lagi. Termasuk dengan Bank of England. Semalam Bank of England. Siapa yang rajin tengok news malam ni, Governor Bailey speak. Muka memang macam anjing bulldog. Saya belum pernah jumpa satu governor macam ni. Dia berani cakap. Dia confident. Dia sangat confident. Dia ekonomi Britain akan pulih dan inflasi dia akan jatuh mendadak dengan segera. Saya cakap, tabik spring . Tengok GU jadi apa sekarang? Ke atas lagi kan? Dia akan naik rate at least 2 kali. Dia dah cakap. Maksudnya nanti dia akan update lah. Jadi tuan-tuan, bila rate yang naik, kena ingat, dia tak boleh bertahan lama. Dia tak boleh buat dari setiap tahun ke setiap tahun rate yang sama. Tak boleh. Kalau rate dah tinggi, tak boleh. Sebab dia akan tinggikan kos. Bila dia tinggikan kos, inflasi akan naik balik semula. So, dia kena cut. Dia kena cut. Dan dia kena cut dengan cara yang paling rendah dia boleh cut. Supaya rancak semula ekonomi. On that time, CPI akan berubah. On that time juga, employment, NFP akan berubah. On that time juga, apa lagi yang akan berubah adalah dollar sell off. Sell nose dive. Sell off. Ni akan jadi potong ni. 5.0 jadi 4.75 balik. Jadi 4.5. Pendek, 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 pendek. Ini tak boleh kekal selamanya. Kalau tahun ni dia nak naik, tahun depan dia kena pilih untuk turunkan pula. Bermakna dia kena cut. So tunggu je lah berita tentang NFP, FOMC kalau yang jaga FOMC. Kalau Jepun jaga hari Jumaat. Jumaat dia. Jangan malas-malas. Nampak hari Jumaat. Kepala otak saya ni, saya boleh nampak jadual. Jumaat apa, hari Khamis apa, Rabu apa, apa-apa. Nampak. Cikgu Yun lagi 5 minit. Okey, rumusan kita. Ni Jumaat, baca yang ini. Ni kata sangat penting untuk bulan ini. Saya kata BOJ ada antara yang sangat kuat. Ni ada Tokyo CPI. Pun sama juga. Tuan-tuan kena faham maksudnya yang sama macam tadi. And then, policy report ni, kena rajin tengok Bank of Japan website. Kat situ nanti boleh nampak. Okey, ada apa nak tanya sebelum saya? Ya, Cik Poji Musa nak bertanya apa? Silakan. Silakan. Cik Poji. Dia angkat tangan tapi dia tak ada, dia hilang. Cikgu, Assalamualaikum. Oi, Waalaikumsalam. Saya nak tanya Cikgu. Tool yang kita boleh gunakan untuk monitor probability untuk kenaikan interest rate, kita boleh guna macam Federal Reserve Watch kan? Boleh. Boleh. So dia orang dah mengatakan sekarang ni pun ada 15 hari dalam 15 hari untuk meeting ataupun keluaran FOMC yang baru. Dia dah tunjukkan 92 data yang akan naik 92% lah akan kenaikan untuk interest rate daripada sekarang kepada 5.50 kan. Okey. So boleh tak kita gunakan ini tools ini untuk jangkaan interest rate kita? Boleh. Dia dalam tu nanti dia panggil sebagai dot plot. DOTPLOT. Dot plot. Okey. Dalam dot plot tu adalah fungsinya macam dia mengambil undian daripada board of members daripada FOMC. So daripada dot plot tu kita boleh kira berapa ramai yang sokong untuk naik, berapa ramai yang stay atau berapa ramai yang tak setuju. So semakin tinggi dot plot tu bermakna semakin tinggi board of members memberi undian untuk naik. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita pergi kepada yang kuning ni FOMC member bar speak kan? Nampak ni nama-nama ni dia kuning kan, bermakna kita tak ada penekanan yang tinggi tapi dia memberi rangsangan kepada spekulasi dan sentimen. Ni pukul 10 malam. Board of Directors. Mereka ni akan beri dia punya ni tahu, akan beri dia punya voting. Dia cakap, saya memang nak interest rate naik. Market bergerak. Okey, faham.
Tu betul lah apa yang Cik CSP melasik ke bintang tu. Cik Ah, manager kita tu. Cik Uyun ada soalan. Saya tak Apakah nampak soalan. apakah efek JPY kepada saham-saham di US seperti Dow Jones? Oh, you nak cerita pasal Nasdaq, pasal Ya, SP500 Dow tu Jones semua kan? efek dia. Dia akan ikut naik. Dia akan ikut naik. Sebab apa? Bila currency yang jadi rendah, orang akan banyak membeli saham. Maka pointer saham akan semakin tinggi. Dipanggil sebagai index pointer. Okey. Dan itu sebab bila USD yang rendah sangat bagus untuk negara. Currency yang rendah sangat bagus untuk negara sebab orang akan banyak menabung. Kita pula kena faham kalau dah semakin rendah kita kena ikut sell lah. Sebab apa kita nak buy? Correct. Alright. So ada soalan lain sebelum saya serah kepada Cikgu Azli. Tengok. Kalau teringat nanti boleh typing pun tak apa. Kalau kita sebab baca kita baca. Lagi satu cikgu tengok Japanese yield index ke cikgu tengok Japanese currency index bond tadi? Okay. Oh ya, kalau tengok JPY, saya tengok Japanese 10-year yield. Oh, 10-year yield. Okay, baik. Yes. Jadi saya galakkan siapa nak baca, nak pegang JPY bulan ni, pegang Japanese 10 tahun. J10Y. Letaklah sebelah-sebelah dengan US 10-year yield, tak apa. Sebab semakin tinggi Japan 10Y itu, maka yen akan semakin support, semakin demand. Maka UJ, EJ semua akan jadi semakin jatuh. Cukup dengan hanya satu bar tuan-tuan. Kalau malas macam saya, peganglah H4. Itu malas. Saya lagi malas. Oh, lagi malas. Daily, weekly. Kalau rajin peganglah H1. Jadi setiap tu kita boleh scalping dan kita boleh dapat. Boleh faham ya? Japan 10 tahun. J10Y. Okay? Ada apa lain? Ketua kepada ketua-ketua kampung. Mana tahu. Tak mau cakap dengan orang kampung. Diam sudah. Okey, silakan Cikgu Azlan. Terima kasih semua. Nanti kalau ada perkara kita boleh bincang sama-sama. Baik, macam Hasan Khairun ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, saya Nicholas. Okey, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih Cikgu Yun. Sebab dah berkongsikan kita tentang perjalanan ataupun bacaan-bacaan sepanjang minggu ni untuk analisa bagi fundamental. Okey, sekarang saya akan sekejap saya nak buka chat dulu tuan-tuan. Mana saya punya chat ni? Okey, tuan-tuan boleh saya nak pastikan tuan-tuan boleh nampak chat ni. Mohon respon. Boleh nampak ke? Boleh nampak clear. Okey, saya nak terus respon kepada lantaran apa yang Cikgu Yuya cerita tentang JPY. Dan apa yang saya melihat tuan-tuan saya membuat satu profil secara teknikalnya. Profil yang mana saya melihat ada 7 JPY dan juga saya meletakkan ada satu iaitu indeks bagi 225 saham. 225 saham di Japan iaitu indeks 225 dan di sini tuan-tuan bacaannya adalah selari dengan perjalanan JPY. Ada saya dengan perjalanan JPY. Dan saya nak pick up tentang pair UJ. Pair UJ yang Cikgu Yun dah ceritakan tadi dari segi fundamental dan dari bacaan teknikal ni tuan-tuan untuk UJ, mana sering UJ. Okey, saya akan melihat tuan-tuan bentuk-bentuk yang saya lihat adalah perjalanan-perjalanan daripada bacaan weekly. Kemudian saya akan turun kepada daily, kepada H4 ni daily yang sebentar saya tekan weekly, daily. Ketiga adalah H4 dan saya melihat kepada H1. Maaf tuan-tuan batuk saya tak hilang je. Alright. Okey, apa yang saya boleh katakan tuan-tuan secara teknikalnya dari sudut bacaan teknikal menggunakan 8 garisan yang berada dalam susunan-susunan BBA. Perjalanan masih lagi uptrend dalam bacaan weekly. Jatuhan yang kita nampak tuan-tuan pada minggu lepas dan sekarang ni, setakat ni adalah masih merupakan jatuhan yang bersifat retracement. Okey, yang bersifat retracement. Kita nak double check
Tuan-tuan boleh dengar? Boleh nampak dan dengar suara saya dengan jelas? Boleh nampak Mohon Ustaz respon. dengan boleh dengar cikgu. Okey, Cun. Okey, saya carry on sebab saya nak mengejar masa lagi 20 minit. Okey, tuan-tuan. First, kalau kita tengok betul-betul, untuk perjalanan yang paling jauh berdasarkan kepada monthly, sebenarnya kenaikan yang kita nampak sekarang dari sudut pandangan, dari sudut bacaan monthly, sebenarnya dia adalah mencari zon yang mana tuan-tuan nampak di sini adalah garisan top BB di monthly. Dan ia dalam keadaan flat, tuan-tuan, hampir merata, dan bentuk ini adalah bentuk yang biasanya melambangkan market hilang volume. Market hilang volume. Jadi kenaikan yang berlaku sekarang ni, dia menuju ke arah garisan top BB di monthly. Beza tuan-tuan di sini, top BB dalam keadaan merata ataupun flat, di sini kita nampak dia adalah mengembang ataupun dalam keadaan menaik. So basically dia dah beritahu kenaikan ni tuan-tuan adalah kenaikan yang merupakan jangkaan market hilang volume di monthly. Tetapi bila kita menggunakan yang lebih kecil, kita nampak di sini ada bacaan momentum buy yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan minggu ini tuan-tuan adalah yang ke-8. Bermaksud secara menggunakan garisan top BB, apabila telah muncul 8 candle daripada momentum buy yang pertama, kenaikan tuan-tuan adalah berbaki lagi 20 ditolak dengan 8 iaitu 12. Dalam kita jangkakan untuk perjalanan 12 minggu lagi. Tetapi tuan-tuan kita kena ingat, yang akan membatalkan perjalanan ini tuan-tuan, yang akan beritahu bahawa okey, kenaikan telah selesai adalah bermula dengan momentum di time frame yang besar. Okey, untuk perjalanan minggu ini, kita fokus dulu untuk minggu ini, adalah di sini tuan-tuan, candle adalah dinamakan candle re-entry buy. Sebab kita nampak bacaan momentum buy. Momentum buy, re-entry buy. Dan bentuk-bentuk yang berulang-ulang, yang selalu muncul, yang tidak pernah berhenti, adalah apabila kita nampak bacaan re-entry buy di weekly, maka kita merujuk kepada daily tuan-tuan, seringkali berulang-ulang adalah kemunculan garisan EMA 50 yang saya namakan sebagai BB EMA. Kita tahu kenapa saya letak nama BB EMA? Sebab saya ambil dua garisan BB dan dengan EMA 50. Jadi saya namakan sebagai BB EMA. Apa maksud dia? Okay, maksud dia tuan-tuan adalah BB adalah garisan low BB dan EMA ni adalah EMA 50. Ketika mana di tahfil lagi besar, iaitu di weekly membuat bacaan ataupun membuat signal momentum buy dan kemudian membuat bacaan re-entry buy di weekly, di daily tuan-tuan kita seringkali nampak garisan EMA 50 berada di bawah garisan low BB. Dan tuan-tuan ada ulangan sedikit di sini. Dan untuk kali ini candle berjaya menyentuh garisan EMA 50. EMA 50 tuan-tuan, garisan ni adalah merupakan kawasan terendah weekly. EMA 50 di daily adalah zone re-entry buy di weekly. Dia di sini. Ni tuan-tuan. Jadi ada yang bertanya, bang dah boleh buy ke? Okay tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya dah boleh buy ke tidak, itu namanya tuan-tuan dah sekap jarang. Tuan-tuan ingat, okey, dia touch terus buy. Setiap perjalanan tuan-tuan, dia memerlukan confirmation. Kalau tuan-tuan bertanyakan sedemikian, bermaksud secara rawak, secara rambang, saya katakan tuan-tuan tak tahu apa-apa. Meneka dalam kesamaran. Jadi bila selalu buat meneka dalam kesamaran, ada baiknya tambahkan ilmu dan bersabar. Itu sering saya katakan dah. Ibu dalam saya group. Kalau banyak sangat tanya, saya kata bersabar. Sebab tanya banyak-banyak pun, tapi tak ada ilmu, nak shortcut semata-mata, tuan-tuan tak akan faham, tuan-tuan tak akan dapat apa-apa pun. Saya bagi satu pepatah seperti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi jangan tamak, semua nak makan, belajar dengan sabar, melihat pergerakan-pergerakan candle demi candle. Dia mengambil masa. Tak ada perkara shortcut.
Kalau tuan-tuan nak shortcut, di sini bukan tempat dia. Di sini untuk belajar. Belajar mengambil masa. Kita yang berada di Indonesia, kalau kita dah ambil SPM zaman sekolah tuan-tuan, bermula pada Form 1 sampai Form 5. 5 tahun punya belajar, baru kita layak dapat SPM. Ini kita nak trade, semalam belajar, hari ni nak terprofit. Memang tak boleh lah. Jadi, perlu sabar, perhatikan apa yang saya nak tunjukkan. Apabila setup re-entry by the weekly tuan-tuan berlaku, sekarang kita nampak zone adalah re-entry by the weekly dan di daily adalah market hilang volume buy. Dan full structure ataupun time frame yang menceritakan perjalanan re-entry buy di weekly adalah di H4. Okay, adalah di time frame H4. Tuan-tuan, dalam satu hari cuma ada 6 candle H4. Dengan 6 candle, ia tidak mampu membuat pergerakan-pergerakan yang menggila-gila. Jadi, banyakkan bersabar. Yang masalahnya, bagi mereka yang mencari candle di TF kecil, H1 dan ke bawah. Bila tengok banyak candle, dia mula menggelabah. Macam-macam nak buat. Kejap-kejap pagi nampak buy, petang nampak sell, lepas tu dia dah kelang kabut. Itu sebab tuan-tuan bila tuan menggunakan time frame yang besar, H4 daily, dia lebih relax. Bila tuan-tuan dah dapat zone yang lebih jelas, baru kerjakan time frame. Ini tidak terus pergi kepada H1 dan time frame kecil, tuan-tuan akan blur. So sekarang, pergi kepada H4, perhatikan apa yang sedang ditunjukkan oleh candle-candle di H4. Okey. Tuan-tuan nampak di sini ada bacaan momentum sell. Kemudian adalah re-entry sell. Saya nak tanya di sini, siapa di sini yang masih gemar menggunakan extreme buy dan TP wajib? Saya nak dengar suara. Jangan risau, saya tak makan orang. Ada? Ada, tak ada. Tak ada. Dia ke tak ada? 100 orang malam ni, takkan seorang pun tak ada. Tunggu reentry je. Okey, macam ni tuan-tuan. Bukan apa, saya nak menjelaskan benda-benda yang kadang-kadang kita kadang-kadang keliru. Dia kata, bang, ini kan momentum sell. Ada re-entry sell. Tapi ini kan extreme buy. Tapi ini TP wajib. Soalan dia, mana satu nak guna? Okey. Tuan-tuan sebenarnya dua-dua boleh guna. Tapi tuan-tuan nak guna, mesti bersebab. Mesti bersebab. Okey. Bagi sesiapa yang seringkali menggunakan ekstrim dan TP wajib, masalah tuan-tuan yang akan timbul. Macam saya juga dulu. Saya seringkali masa mula-mula belajar, seringkali menggunakan extreme buy dan TP wajib, maka dia dah set dalam kepala saya adalah bila saya sebut extreme buy, TP wajib, maka di bawah ni saya akan menunggu market hilang volume buy. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Betul. Betul juga. Jadi bila kita menunggu market hilang volume buy, kita ni tuan-tuan, kalau boleh kita tak masuk dekat akar. Seboleh-boleh kita tak masuk ke akar. Walaupun kita tahu akar dia bahaya, tak ada confirmation, tapi kita masih nak masuk ke akar. Okey. Katakanlah kita letak buy kat sini. Sudah. Bila kita letak buy dan ada momentum sell, kita dah pening kepala. Baik. Kata ada extreme buy, TP wajib, market hilang volume buy. Tapi kenapa ada momentum sell? Betul? Betul. Jadi kita akan ada perasaan macam, lain dia aja, lain kita masuk, lain yang jadi. Macam mana? Jadi tuan-tuan kena faham bahawa extreme TP wajib ni sebenarnya bukan suatu bacaan yang menyatakan bahawa trend dah valid. Tidak sama sekali. Sebab extreme TP wajib adalah berada di kawasan-kawasan permulaan trend. Dia belum validkan trend. Yang validkan trend hanyalah momentum. Sebab tu saya pegang momentum. Dan bacaan momentum sell hanya akan terbatal dengan apa? Momentum buy. Yes. Sekarang tuan-tuan pegang momentum sell, ada re-entry sell. Sekarang saya nak tanya, ada tak sebarang bacaan momentum buy? Tidak. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan menggunakan momentum, tuan-tuan menggunakan garisan 20 candle, which is garisan yang sangat kuat. Dan dia sukar untuk kita keliru. Tetapi, kalau tuan-tuan menggunakan extreme buy, TP wajib, mudah terkena atau terkeliru sebab kita berfikir bahawa apabila ada extreme buy, ada TP wajib, maka ini adalah market hilang volume buy dan kita nak buy untuk naik bacaan arah kukuh, re-entry dan momentum buy.
Betul. Itu tuan-tuan fikir, itu yang saya fikir dulu. So sekarang saya tak fikir macam tu dah. Jadi saya menggunakan momentum sell, re-entry sell, dan saya tahu bacaan momentum sell ni tuan-tuan hanya akan terbatal dengan momentum buy. Jadi risiko saya adalah apabila saya meletakkan sell di sini, maka kita lihat jarak di antara garisan 5-10 high dengan top BB merupakan lebih kurang dalam 50 pip. Itu saya punya cut loss. Nah, tetapi jika betul dia jatuh tuan-tuan macam sekarang ni, perjalanan sell tidak terbatal selagi belum ada momentum buy. Setakat ni clear? Clear. Clear? Alright. So apa yang saya kongsikan tuan-tuan di UJ ni adalah bentuk yang hampir serupalah dengan JPY yang lain. Pergilah mana-mana pun. Okey, satu. Lihat tuan-tuan tab dia. Ada momentum sell, ada re-entry sell. Momentum ni adalah momentum yang kuat. Kenapa? Sebab momentum sell ni adalah candle yang tutup di bawah low BB, perjalanan 20 candle, dan di bawah EMA 50, perjalanan 50 candle. Jadi dia candle yang kuat. Yang kuat ni. Jadi momentum sell, re-entry sell, ada lagi bacaan momentum sell, ada re-entry sell. Okey, sekarang saya nak tanya. Apa beza re-entry sell yang ini dengan yang saya tadakan sekarang? Ada siapa nak respon? Re-entry di bawah EMA 50. Yap. Tuan-tuan, di sini adalah re-entry di atas EMA, di sini adalah re-entry di bawah EMA. Tapi pada ketika ini, EMA 50 telah berada di bawah garisan BB. Saya tahu ada yang berkata, bang, ini kan setup zone zero loss. Betul. Tapi kena ingat, zone zero loss tuan-tuan katakan ini adalah zone zero loss dalam keadaan retrace, bukan trend. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi sekarang perhatikan, apabila ada bacaan momentum sell, ada re-entry sell, sepanjang jatuh ni tuan-tuan, candle membuat bacaan momentum sell dan candle rapat bersentuh dengan garisan low BB. Dan dia retrace membuat bacaan re-entry sell. Okey, apabila berlaku re-entry sell di H4, perhatikan candle jatuh dan jatuh dan jatuh. Semakin lama tuan-tuan, jarak di antara candle yang tutup dengan garisan low BB semakin lama semakin jauh. Apa maksudnya? Kejatuhan semakin berkurang. Lemah. Kejatuhan dah lemah dan EMA 50 tuan-tuan telah mula betul. Dan EMA 50 semakin jauh di atas BB dan top BB semakin lama semakin menguncung. Ni beritahu tuan-tuan bahawa jatuhan dah semakin lemah. Jadi, tuan-tuan dah boleh bersiap siaga untuk nak mengambil position re-entry buy di weekly. Satu, saya tambah lagi. Perhatikan tuan-tuan di sini. Okey. Di sini kita tunggu bullish engulf. Apabila kita melihat candle H4, katakanlah telah selesai membuat candle bullish engulf. Jadi, di time frame manakah yang kita perlu gunakan untuk melihat full structure? M15 ke? Okey. M15 tuan-tuan, apa tuan-tuan perlu lihat? Tuan-tuan perlu merujuk kepada M15 dan tuan-tuan perlu melihat adakah M15 telah membuat bacaan momentum buy? Jawapannya? Dah. Dah buat. cikgu. Jadi bila berlaku, ini saya tunggu pada semalam. Malam ni dah keluar, alhamdulillah lega saya. Okey. Alhamdulillah. Oh, Apa bagus tu. apabila muncul bacaan momentum buy di L15, apa yang market cuba cerita pada kita tuan-tuan? Apa dia cuba cerita? Perjalanan 20 candle ke atas. Tuan-tuan, 20 candle bila 15. bila muncul bacaan momentum buy di M15, maksudnya adalah kenaikan di M15 tuan-tuan mencari garisan top BB di H1. Itu maksud dia. Dan apabila momentum buy di M15, katakanlah besok mungkin ada rezeki kita, keluar pula bacaan momentum buy di H1. Apa maksudnya? Oh, sedap tu.
Oh, sedap tu. Momentum di H4. Cari momentum buy Expo. Yes, apabila muncul momentum buy di H1, maka dia akan terus naik mencari bacaan momentum buy di H4. Pada ketika itu, tuan-tuan, top BB akan semakin lama semakin menguncup. Dan kita akan nampak banyak candle bullish, candle bullish kat sini. Ni, kita akan nampak. Dia memang very clear kita akan nampak. Dan juga candle bullish, tuan-tuan, dia semakin lama semakin berada di dalam BB dan jauh daripada low dan mendekati mid BB untuk membuat arah kukuh buy dan mendekati MA50 dan top BB yang pada ketika itu semakin lama semakin menguncup. Ini bentuk yang selalu berulang-ulang. Dan bila kita rujuk di daily, pergerakan tuan-tuan tersebut adalah berada di antara garisan mid BB hingga ke low BB di daily. Maka inilah tuan-tuan bacaan market hilang volume buy. Okey, mungkin ada yang bertanya, bang, ini kan arah kukuh buy. Okey, siapa boleh respon kalau saya bertanya, ini kan arah kukuh buy, apa yang you boleh respon? Anyone? Tak ada? Senyap. Senyap seketika. Apa dia? Itu kan arah kukuh sell. Okey, katakan ni, katakan saya bertanya, ini adalah arah kukuh sell. Apa you punya respon? Melihat hasil kecil untuk momentum sell. kecil. Ada Okey. momentum. Time frame kecil, momentum. Okey. Jikalau saya katakan ini arah kukuh sell, betul. Tetapi bagaimana saya nak validkan ini adalah arah kukuh sell? Validation dia di hourly one tu. Okey. Selepas ada arah kukuh Momentum sell, sell di hampa. Momentum okey. sell hampa. Selepas ada arah kukuh sell di daily, kita akan ada kita akan ada re-entry sell. Kita akan ada re-entry. Allah, comel anak tu. Okey, jadi tuan-tuan, bila ada re-entry sell, lihat di sini, jikalau ada bacaan momentum sell di H1, maka barulah dia akan menyokong pergerakan ni. Tetapi dengan apa yang kita nampak sekarang, perjalanan-perjalanan adalah diceritakan oleh perjalanan H4. Yang mana di sini adalah momentum sell, re-entry sell, momentum sell, re-entry sell, dah pun mencari kawasan daily 50 low. Dah sampai lah. Dia dah sampai. Jadi, bermula pada malam ni, besok dan lusa, kita menantikan untuk munculnya bacaan momentum buy di H4 untuk semua pair JPY. Jadi, sebelum muncul bacaan momentum buy di H4, yang akan muncul dulu adalah bacaan momentum buy di H1. H1. Okey, itu perjalanan dia. Jadi sekarang, tuan-tuan tanya pada diri sendiri. Adakah, saya nak tanya, adakah tuan-tuan yakin yang momentum buy di H1 akan muncul? Yakin? InsyaAllah boleh. Yakin. Kalau tuan-tuan yakin, entry lah dulu. Kalau tuan-tuan tak yakin, jangan entry. Itu bezanya. Itu bezanya tuan-tuan ada ilmu, yakin atau tidak dengan ilmu. Kalau yakin, silakan entry. Kalau tuan-tuan buy sekarang, bagaimana tuan-tuan nak tahu yang buy tuan-tuan salah? Ada momentum di daily juga. Ada momentum di daily? H1 buat momentum. Momentum apa? Momentum sell. Momentum sell di Momentum S1. sell. Betul. Jadi, kalau tuan-tuan entry sekarang buy, belum ada lagi momentum buy di H1, tapi katakan lepas ni ada momentum sell di H1. Tak loss. Itu cara dia. Jadi, tuan-tuan kena prepare. Kalau kat loss, berapa aku akan loss? Semuanya kena prepare. Jangan masuk buy, alamak, tak sanggup nak loss. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kalau tuan-tuan masuk semata-mata nak untung, tapi tak pernah mengambil kira berapa banyak yang kita akan loss, jangan masuk dalam trade, tuan-tuan. Sangat-sangat berisiko. Ini duit betul, bukan main-main. Jadi bagi sesiapa yang yakin nak muncul bacaan momentum buy di H1, insyaAllah seawalnya besok, maka tuan-tuan entry sekarang buy dan bertahan. Kalau tuan-tuan nak letak sebarang, contohnya stop loss, boleh meletakkan sebarang stop loss di bawah sedikit daripada garisan low BB. Itu.
Itu. Dan jangka tuan-tuan, besok akan ada 24 candle H1. Hari ini berbaki lagi tinggal, kalau kita ambil server pukul 7 lagi 29 candle. 29 candle untuk mencapai top BB possible kalau ada pergerakan-pergerakan yang memang very kuat, very strong. Kalau tidak, kita sabar-sabar menanti apa yang akan berlaku. Jadi setakat ini tuan-tuan, itu dulu apa yang boleh saya dan Cik Uyun kongsikan daripada perjalanan JPY. Dan bagi sesiapa yang baru ada dalam Family Support Group, kita tunggu pukul 10.30 kita sambung lagi, insyaAllah. Okey tuan-tuan, terima kasih. Dan ada apa-apa sepatah rekotan Projek Uyun? Saya tengah buy UJ. Dia tengah baju je. Baik, selamat Okey, trade semua saya ucapkan. Okey. Ciao. terima kasih Okey, semua. terima Kita kasih, jumpa Cikgu. pada hari yang sama minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Terima kasih, Cikgu. Bye. Okey, bye.